Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Alhamdulillah kesempatan ini saya akan berkongsi satu inovasi sempena e-Kolokium Pendidikan Peringkat Kebangsaan anjuran PPD Miri. Okey, inovasi yang kami laksanakan adalah penggunaan Odadoku dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan komunikasi murid sekolah rendah. Okey, saya bersama dua orang rakan saya, saya Muhammad Rizanuddin bin Sulaiman, dan dua orang rakan saya lagi adalah Cikgu Valia dan juga Cikgu Hasina. Kami daripada PPD Miri. Okey, kita lihat kepada 1.0 refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Okey, terdapat 3 perkara yang menjadi tunjang kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Di antaranya adalah PK21 4K1N di mana Malaysia tidak ketinggalan dalam dilanda arus globalisasi. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah melaksanakan pembelajaran abad ke-21 PK21 bermula pada tahun 2014. Ini adalah inisiatif KPM dalam menuju ke arah pendidikan bertaraf dunia. Okey, yang kedua adalah KEBAT. KEBAT di mana kita tidak nafikan Bilik Gajah merupakan satu permulaan yang baik. Yang terbaik berlakunya perubahan dalam bidang pendidikan. Oleh itu, bagi membolehkan murid-murid abad ke-21 bersaing di standar global, mereka perlu dilengkapi dengan kolaborasi, komunikasi, berfikiran critical dan creativity. Ini menurut Rokel 2017. Okey. Dan seperti mana mantan KPPM sebelum ini mengatakan bahawa PK21 itu bukan semata-mata merujuk kepada gadget, perakasan, perisian terkini tentang ICT. Tapi sebenarnya PK21 itu merujuk kepada student centered, pembelajaran abad PK21 yang menjurus kepada student centered. Sebelum ni kita banyak ke arah teacher centered dan sekarang ni kita fokus kepada student centered. Yang mana dalam student centered tu menekankan kemahiran berfikiran setinggi lah kehebat dalam diri pelajar dan murid kita. Okey. Seterusnya SKPMG 2, kita tidak nafikan bahawa komunikasi merupakan satu elemen penting dalam PK21. Jadi murid diharapkan bijak berkomunikasi dan memberikan idea semasa proses pembasaran dan menekankan aspek sosial dalam menjamin murid yang mampu berkomunikasi secara mampan. Okey. Daripada hasil dapatan analisis SKPMG 2 standard 4 guru sekolah rendah sekitar daerah Miri mendapati murid masih lagi sangat kurang dan lemah komunikasi dalam mengukuhkan soalan sepanjang sesi PDPC. Jadi rentetan daripada hasil dapatan dan perubahan dalam sistem pendidikan negara kita maka terhasillah idea kajian tindakan kami yang dinamakan Odadoku. Okey, 2.0 isu keprihatinan dan fokus kajian dalam ini menyatakan bahawa PK21 sebenarnya telah dijajarkan di dalam PPPM 2013 hingga 2025, di mana di dalam PPM juga dinyatakan dalam anjakan yang ke-11 setiap murid perlu proficient dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey. Jadi komunikasi ini dianggap sangat penting dan perlu dilaksanakan setiap kali mata pelajaran yang melibatkan bahasa. Okey, dan hasil daripada jelajah pembelajaran PSC yang kami laksanakan didapati kurang murid kita masih kurang berkomunikasi secara efektif dan juga ramai murid di dalam sekolah rendah tersebut lebih baik dalam penulisan berbanding komunikasi dengan struktur ayat yang baik dalam bahasa Melayu dan lebih-lebih lagi dalam bahasa Inggeris. Kita dapati pelajar murid-murid kita ni kekok dan tidak berkeyakinan untuk menggunakan struktur ayat yang betul semasa bercakap dengan guru. Okey, menurut The Angela dalam The Impact of Effective Communication Skill on Student Enthusiasm, komunikasi efektif sangat penting dalam pembelajaran murid. Ia juga boleh merangsang keinginan murid untuk belajar dan dengan lebih efektif. Untuk itu seorang perlu diberi peluang untuk berlatih dan untuk mahir bercakap dan mengeluarkan pendapat selain daripada mempunyai kemahiran membaca dan menulis. Okey.
3.0 objektif kajian. Okey, objektif di sini dinyatakan objektif kajian ini tujuan untuk memastikan keupayaan murid berkomunikasi menjadi lebih berkesan di dalam kelas dengan menggunakan ODA-DOKU. Okey. Seterusnya 3.2 objektif khusus, terdapat terdapat tiga perkara yang kita telah rangka dalam objektif khusus, iaitu yang pertama, melatih murid dapat menjana idea dengan cepat dan spontan menggunakan teknik 5W1H, yang mana teknik ini kita dibenarkan semasa pelaksanaan ODA-DOKU. Dan yang kedua, memastikan murid bersedia memberikan respons dengan idea yang positif dan bernas. Yang ketiga adalah memberi peluang yang sama rata kepada semua murid untuk berkomunikasi. Okey, 4.0 iaitu kumpulan sasaran, dan kami telah memilih sebuah sekolah di daerah Miri untuk dijadikan sampel. Dan sampel kajian ini terdiri daripada 25 orang murid tahun 4 yang majoritinya adalah murid berprestasi rendah dalam subjek Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Okey. 5.0 dalam pelaksanaan kajian dalam tinjauan masalah, iaitu pemerhatian yang kami laksanakan. Kami menggunakan model kajian tindakan yang mana terdapatnya 4 kitaran. Kitaran pertama adalah berkaitan dengan tinjauan awal semasa melaksanakan lawatan bimbingan, coaching and mentoring dan juga jelajah pelajaran ke sekolah tersebut. Itu adalah pemerhatian kami. Di dalam pemerhatian tu, apa yang kami lihat adalah kelas ini semasa PDPC Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Dan kami juga menggunakan ruang SKPMG2 untuk melihat PDPC, di mana kami fokuskan kepada elemen aspek 4.1, iaitu guru sebagai pendorong minda. Yang mana dalam guru sebagai pendorong minda tu kita fokuskan satu Roman, iaitu 4.1, satu Roman, iaitu merangsang murid berkomunikasi yang menunjukkan guru kurang melaksanakan aktiviti komunikasi dalam kelas. Kita dapati guru kurang melaksanakan, di mana guru kurang memberi penekanan terhadap aspek komunikasi. Okey, seterusnya 5.2 analisis tinjauan masalah. Daripada hasil jelajah pembelajaran yang kami laksanakan sepanjang 6 minggu daripada minggu pertama dan hinggalah minggu kedua, ketiga, keempat dan keenam, kita dapati bahawa terdapatnya peningkatan pengetahuan, kemahiran dan teknik. Kalau kita tengok di sini daripada 6 siri jelajah pelajaran, kita nampak daripada skala 1 hingga skala 3 terdapatnya peningkatan aspek 4.1 satu Roman kita dapat meningkatkan. Dan analisis tinjauan masalah yang kedua adalah berkaitan dengan analisis SKPNG 2 standard 4. Kita nampak terdapatnya peningkatan untuk Bahasa Melayu 62.7% kepada 87.61%. Maksudnya meningkat sebanyak 24.91% untuk kelas Bahasa Melayu. Untuk Bahasa Inggeris pula daripada 58% kepada 72.44%, menunjukkan peningkatan sebanyak 14.44%. Okey, tindakan yang dijalankan 5.3. Okey, ODA-DOKU telah dirancang untuk menggalakkan setiap komunikasi antara satu sama lain. Okey, sebelum itu kami memberi sesi bimbingan kepada guru-guru bagaimana untuk melaksanakan aktiviti ini, dan kami juga memperkenalkan teknik 5WH kepada murid dan guru itu bagaimana menggunakannya. Tujuannya untuk merangsang murid untuk berkomunikasi di dalam kelas. Jadi ODA-DOKU ini dilaksanakan di dalam situasi di mana setiap murid mesti bercakap mengikut urutan dadu yang dibaling. Okey, maksudnya dadu tadi menjadi satu main lah, satu anchor. Tanpa dadu maksudnya semua murid tidak boleh bercakap. Dadu menjadi penggerak dalam aktiviti ini. Okey. 5.4 pelaksanaan tindakan dan pemerhatian ataupun penilaian. Okey, sebelum itu guru melaksanakan aktiviti semada dalam mata pelajaran Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Okey, ini kita fokuskan guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Okey, yang langkah pertama adalah murid membentuk kumpulan yang terdiri daripada 6 orang setiap murid. Setiap kumpulan murid akan diberi nombor, maksudnya number head lah. Katalah ini satu pelajar, murid 1, murid 2, murid 3, 4, 5 dan 6. Okey, number head, kita menggunakan teknik number head. Jadi murid dibukakan dengan satu dadu, satu pen penanda dan satu papan putih. Okey, untuk menulis.
Seorang ketua akan dipilih mengikut balingan dadu. Okey, katalah pelajar ni memuat balingan dadu. Tentera nombor 3. Maksudnya murid nombor 3 ni akan menjadi ketua kumpulan. Okey. Seterusnya, semasa pelaksanaan, murid yang akan memberi pendapat ialah murid yang akan mendapat nombor balingan dadu. Okey, katalah murid yang membaling dadu, tentera nombor 3. So, dia tentera nombor 2, katalah. Yang ni akan bercakap. Jadi, nombor sebelum tu, katalah yang balingan tadi tu nombor 3 kan? Okey. Nombor 3 akan bercakap dan nombor 2 akan menulis. Nombor 3 akan bercakap dan nombor seterusnya akan bertanya lah. Paling senang di sinilah. Okey. Sebagai contoh, jika murid nombor 2 yang memberi pendapat, maka nombor 3 yang akan menulis. Okey, jika di baling dadu, tadi didapati nombor yang tertera adalah nombor 2. Jadi nombor 2 ini akan memberi pendapat dan nombor 3 ni akan menulis lah. Itu dia. Aktiviti dilakukan sebanyak 4 hingga 6 kali pusingan mengikut ketetapan masa yang dihadkan oleh guru lah. So, bermaksud bila 4 hingga 6 kali pusingan secara tidak langsung semua pelajar akan mendapat peluang yang sama rata untuk berkomunikasi. Tidak kiralah sama ada berpeluang dari segi menyatakan pendapat ataupun berpeluang dari segi bertanyakan soalan. Maksudnya semua pelajar ni akan berkomunikasi. Jadi refleksi akan dibuat untuk menilai keberkesanan aktiviti dan maklum balas daripada murid lah. Okey, kalau kita tengok di sini kan dari segi maklum balas 25 orang murid menyatakan di sini kebanyakan pelajar kita ni bersetujulah. Murid-murid kita bersetuju bahawa aktiviti ini sangat menyeronokkan, mereka lebih memahami dan lebih aktif, mereka diberi peluang sama rata dan dapat memberikan respon, khususnya berasa yakin untuk komunikasi. Dan kita tidak nafikan, juga ada juga yang memberi respon tidak lah. Itu biasalah dalam mana-mana inovasi atau kajian, memang akan ada responden yang mengatakan tidak. Jadi maksudnya bila ada responden yang mengatakan tidak, maksudnya ada ruang untuk penambahbaikan yang kita perlu lakukan di masa akan datang. Okey. Maksudnya dari segi penilaian, dari segi kita tengok dari segi peningkatan GPMP Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, kita nampak dapat peningkatan di antara pemahaman untuk subjek Bahasa Melayu, pemahaman 4.95 meningkat kepada 4.83. Begitu juga dengan penulisan dari 4.82 hingga dapat meningkat kepada 4.56. Okey, ini nampaklah di sini Begitu juga dengan bahasa Inggeris dapat ada peningkatan 5.0 kepada 4.96. 5.0 kepada 4.98. So maksudnya ada peningkatan 0.4, yang ni 0.2. Okey. Maksudnya refleksi kajian 5.5. Jadi titik tolak dalam meningkatkan komunikasi murid dari segi pengetahuan, kemahiran dan teknik komunikasi. Okey. Jadi bila Odadu ni diperkenalkan, ini ianya menjadi titik tolak dalam meningkatkan kemahiran berkomunikasi murid. Bukan saja kemahiran komunikasi tapi juga kemahiran dan pengetahuan murid lah. Okey, yang kedua adalah murid-murid dapat menjenak idea dengan cepat dan spontan setelah diperkenalkan teknik 5W1H dalam pelaksanaan Odadu. Okey, bila kita memperkenalkan teknik 5W1H, jadi kita mengharapkan pelajar-pelajar ada idea bagaimana untuk bertanya ataupun untuk berkomunikasi ataupun untuk memberikan pendapat berdasarkan 5W1H tadi. Okey. Yang seterusnya adalah, yang ketiga adalah murid bersedia memberi respons dengan idea yang positif dan bernas. Okey, kita nampak pelajar dah mula dapat memberikan respon dengan idea yang positif dan bernas. Okey, yang keempat adalah murid mempunyai peluang yang sama rata untuk berkreasi di dalam maupun di dalam bilik darjah. Okey. Bila Odadu ini diperkenalkan, semua pelajar terlibat untuk berkomunikasi. Tidak kiralah sama ada pelajar murid tadi bertanya soalan ataupun memberi jawapan, seterusnya memberi pendapat. Jadi peluang tu sama ratalah, tidak kiralah pelajar tu sederhana, lemah dan juga pandai lah. Tapi kajian ini kita fokuskan kepada pelajar yang sederhana dan juga lemah lah. Okey. Seterusnya adalah bukti daripada analisis jelajah pelajaran dan pencerapan PDPC, di mana pencerapan PDPC tadi kami buat pencerapan tu sebelum dan selepas. Jadi kita nampaklah peningkatan, dan kita daripada ujian pun kita nampak peningkatan ujian 1 dan ujian 2. Jadi ternyata Odaduku dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dengan lebih efektif. Okey.
Seterusnya 6.0 cadangan untuk kajian seterusnya. Okey. Kita mengharapkan kajian inilah, kajian ini ataupun kajian-kajian lain kan, adanya kajian yang seterusnya, di mana untuk kajian ini kami mengharapkan kajian ini boleh dilaksanakan dengan memasukkan standard asas PK21 yang lain seperti kerjasama, aktiviti dan pemikiran kritikal. Dan kita juga mengharapkan kajian ini juga boleh diperluaskan kepada murid sekolah rendah, sekolah menengah, terutamanya menengah rendah, tingkatan 1, 2, 3 ataupun peralihan lah. Okey, seterusnya yang ketiga adalah kajian ini boleh dilaksanakan dalam semua subjek sesuaian. Okey. Walaupun inovasi ini fokus kepada subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, tapi kita juga mengharapkan guru-guru menggunakan inovasi ini untuk subjek lain, sama ada matematik, sains ataupun PJPK pun sekalipun boleh digunakan. Tapi mengikut kesesuaian lah, kita perlu modify, kita perlu selaras dan sesuaikan mengikut aras pelajar lah ataupun kebolehan pelajar. Okey. Jadi itu saja inovasi yang telah saya kongsikan. Semoga inovasi ini mendapat manfaat kepada semua pihak, tidak kira sama ada guru ataupun pelajar-pelajar ataupun murid-murid sendirilah. Dan kami mengharapkan adanya cadangan ataupun komen-komen yang positif untuk kami membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Dan apa yang kita harapkan adalah kemanjaan murid itu menjadi. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.